Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita meneruskan pembacaan dan pengajian kita tentang hasil bahsul masail, perbahasan tentang hukum hakam lah, soal jawab hukum hakam. Ni bukan fatwa, ni hanya fiqh kan, soal jawab. Dia mungkin berlainan dengan fatwa, sebab kadang-kadang susah kita nak rujuk setiap satu permasalahan pada waktu ini kan, waktu tertentu. Jadi kalau sekiranya berbeza dengan fatwa Negeri Sembilan, kena ikut fatwa lah. Cuma ini yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh dan dinukil oleh kawan-kawan bahsul masail dari pondok-pondok dan madrasah-madrasah yang ada di Malaysia, yang membincangkannya dan memberi jawapan yang bukan merupakan fatwa tapi hanya perbincangan fiqh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang air banjir itu turun kan, ada bawa najis kena jamaah habis. Lalu kita kata najis ke tak najis, semua tu dah habis dah. Semua tu kita dah habis. Sekarang kita masuk tentang soalan keempat. Muka surat 217 yang memegang kitab boleh lihat. Soalan keempat, jika mereka membatalkan solat, adakah mereka mesti solat Jumaat, iaitu jemaah kedua? Buat Jumaat kedua mesti ke tidak? Atau adakah mereka boleh solat Zuhur? Jadi contoh dia, seumpamalah kita anggap najis tersebut kena jamaah solat Jumaat tu, menyebabkan solat Jumaat mereka dihukumi tak sah, seumpama. Apakah mereka kena buat jamaah baru, Jumaat baru, jamaah Jumaat baru, atau boleh atau cukup dengan Zuhur? So pendapat A, tafsir itu terperinci. Pendapat pertama dia kata wajib Zuhur, atau tafsir kedua harus Jumaat. Referensi dia adalah kitab Qala'idul Khara'id, Fathul Mu'in, dan kitab I'anatul Talibin. Ibarat dia, summa law arada man lam yusalli minal munqidina, tuqaf, bukan munfidin tapi munqidin. Munqadin tu orang yang terbatal, munaqidin kan, yang terbatal solat Jumaat dia. Au ghairihim istinaful khatib wa salatul jum'ati fi hadhihi wa fil mas'alati bulughis sabiyyi wa qudumil ghalibi idza tamma bihima al adad bina'an ala ma marra fi man salaha bi baladin akhar, wa kadza law tamma biman atammaha zuhran minal baqina badal infidad law aradu salataha infidad. Lalu law aradu salataha ma'al akharin wa wasi'a al waqtu lam aram min dhikriha lam ara man dzakaraha wa zahiru min itlaqihim sihat dzalika li'annaha lam tasbiqha al-jum'atun bal adh-dhahiru luzumu dzalika idza tamma ila akhirih. Berarti wajib untuk solat Zuhur, tetap kena solat Zuhur. Wa min syurutihima an la yasbiquha bitaharrumin wa la yuqarinuha fihi jum'atun bi mahalliha illa an kathura ahluhu wa asra ijtima'uhum bi makanin wahidin minhu walau ghaira masjidin min ghairi luhukin
Okey, ila akhirih. Fayajuzu hina izin ta'addudu halil hajati bihasabiha. Ini tentang ta'addudul Jum'ah. Wa min ghairi luhuqil mu'dzin, yani muta'alliqu bi ijtima'ihim. Ini tak menjawab bagi saya. Ibarat dia tak ada kena-mengena tentang ta'addudul Jumaat. Okey. Pendapat B dia kata wajib zuhur. Dia ambil referensi dari perkataan dari Qala'id Kharaid mas'alatun naqala al-Isnawi fi kitabihi Jawahirul Bahrain fi tanaqudil khabarain an tasrihil Qadi Husain fi ta'liqihi wa jazama sahibu tatimmah wal bahr fi babi niyati salat anna salata yatadayyaqu waqtuha bisyuru'i fiha hatta innahu law abtalaha amdan sarat qada'an wa lazimahu al mubadaratu bihi walau wala yaqsiruha in safara ba'dahu qala walam ara an ghairihi man yanfihi bal yuqawwihi anna al hajja idza fasada fata wa yaqdi fa innal umara lahu ka waqtis salat wa sunnah kal haddi lil ada qala wa yadhharu anna al khuruja minha bi'udhrin kadzalika illa fi nafil ithmi wa yatarattabu ala dhalika annahu la waqa'a fi jum'atin lam yaf'al thaniyan li annaha la tuqda. Okey, ibarat dia justru ini ada disebut last kali ibarat dia dia kata pendapat di wajib zuhur. Orang yang dah solat Jumaat lepas tu terbatal Jumaat dia atau ada sesuatu terjadi sehingga dia tertinggal Jumaat, maka dia tidak diqada. Kerana apa dia kata? Wa yatarattabu anna ala dzalika annahu law. Dari perkara ini jelas kalau seumpama berlaku tertinggalnya solat kerana Jumaat, lam yaf'al thaniyan, tak boleh buat Jumaat yang kedua. Bukan tak boleh, tidak melakukan Jumaat yang kedua. Li'annaha, kerana Jumaat la tuqda, dia tidak boleh diqada. Berarti wajib untuk solat zuhur. Ini baru betul ibarat dia, pendapat B. Pendapat A tadi saya tak nampak pun ibarat dia tu sesuai atau mana yang sesuai. Wallahu alam. Okey, pendapat C wajib Jumaat. Kita nak tengok. Dia kata wajib Jumaat lawan dengan pendapat B. Pendapat B tadi jelas. Solat Jumaat ni tak ada istilah solat Jumaat kali kedua. Kan? Jadi dah batal tadi tu, dia kena zuhur lah. Macam tu lah, sebab Jumaat tak boleh buat dua kali. Lalu dia kata dia nukil, dia kata dalam wajib Jumaat. Alasan dia dari Ashbah wan Nadhair. As-salawat al-khamsu wa sawmu Ramadan wal hajj wal umrah kulluha tusafu bil ada'i wal qada. Ibarat ni solat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umrah, semuanya boleh untuk diadak dan boleh diqada. Maksudnya dia beradaan disifati dengan ditunaikan atau diqada. Fa in qila waqtul haji wal umrati al umur kulluhu fa kaifa yusafu bil qada. Kalau dia kata waktu haji dan umrah itu seumur seluruhnya, bagaimana dia disifat dengan qada? Iza syara'a fihi summa afsada, ketika dia melakukan haji lalu dia membatalkan haji, fal jawabu annahu tadayyaqa bi syuru'i fihi wa nadhiruhu qaulul Qadi Husain wal Mutawalli war Ruyani law afsada as-salata sarat qada'an, law afsada salata sarat qada'an wa in awqa'aha, kalau seorang membatalkan solat lalu maka dia pun menjadi qada'. Wa in awqa'aha fil waqti li anna al-khuruja minha la yajuz fayalzamu fawatul waqtil ihrami biha. Naqalahu Isnawi sakitan alaihi lakinna da'afahu al-Bulkini wa qala wa yalzamu alaihi annahu law waqa'a dhalika fil jum'ati lam tu'adda li annaha la tuqda wa dhalika mamnu'. Justru ibarat dia yang terakhir ni, mahalus syahid dia kata solat 5 waktu, solat puasa Ramadan, haji, umrah, semuanya boleh diadak, boleh diqada. Maksudnya boleh disifati dengan kalau tertinggal solat zuhur berarti qada lah. Tertinggal puasa Ramadan kenalah qada. Tapi dia kata wa qala yalzamu alaihi annahu la waqa'a dhalika fil jum'ati lam tu'adda li annaha la tuqda. Dia kata benda tu berlaku pada semua itu kecuali solat Jumaat.
Kalau berlaku dalam solat Jumaat, dia tak dianggap kerana solat Jumaat itu tidak dapat diqada. Wa dzalikal mamnu', dan perkara ini mamnu'. Ini. Lalu catatan yang diberi oleh perumus pada waktu itu, kumpulan B dan C mengatakan ini adalah masalah qada solat, sedangkan kumpulan A mengatakan ini adalah masalah berbilangan Jumaat, tak ada dua Jumaat. Oh, patut dia lari ke tadi yang A tu, dia kata ni tak ada dua Jumaat lah, buat Jumaat banyak kali. Sedangkan B dan C menganggap bahawa tadi dah solat Jumaat cuma batal. So batal, tak boleh qada. Tapi C ibarat dia salah ni. Dia salah baca atau macam mana? Bukan, ibarat dia betul, dia salah bagi keputusan. Lalu Lajnah Musahih mengatakan ini adalah masalah berbilangan Jumaat. Kumpulan B mengatakan masalah ini tidak termasuk dalam kesusahan yang memperbolehkan ta'adudul Jumaat seperti dalam ibarah. Dalam menjawab bagi tafsir yang diberikan oleh kumpulan A, Lajnah Musahih memberikan penjelasan bahawa kesusahan yang terdapat dalam gambaran ini datang selepas berkumpul dan sudah pun memulakan solat Jumaat, bukannya sebelum. Maka keputusan wajib solat zuhur. Ini yang betul. Jadi yang sebenarnya, kalau tadi dia solat Jumaat, lepas tu batal Jumaat dia tak payah ulang Jumaat, tapi dia wajib solat zuhur. Ini yang paling betul. Diambil dari kitab mana? Dari kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin. Ini hadirin hadirat hafizakumullah. Okey, selesai isu ni, kita masuk isu bulan November, Muharram 1437 atau November 2015. Saya juga tak ada, saya dekat Maghribi di Ma'had Al-Mustafa Ulu Tamu, di Batang Kali lah, Pondok Ustaz Manan, pemilik Basuh Masail ini. Ustaz Manan ni alim. Dia ni sekarang jadi jawatan kuasa fatwa, dia panggil jawatan kuasa perundingan syarak wilayah persekutuan, atau kalau negeri Selangor, negeri Sembilan ni jawatan kuasa fatwa lah, negeri Sembilan, contoh dia. Tapi dia di kat wilayah lah. Cuma dia duduk Batang Kali itu Sarawak. Wallahu a'lam. Tapi dia orang KL lah, dia orang Tak Mantun asal dia. So saya baik dengan dia. So dia punya isu ni, dia dibuat kat pondok dia, termakan daging babi. Jadi deskripsi masalah dia, beberapa bulan yang lalu semasa bercuti di Kemboja, Jabir telah singgah di sebuah restoran untuk makan tengah hari, dan dia terus memesan sepinggan nasi daging merah. Dia telah makan hidangan itu sehingga habis. Masya Allah. Seusai solat zuhur, dia telah menciptakan mengenai makanan itu kepada Jamal yang berasal dari Kemboja. Jamal telah memberitahunya bahawa hidangan itu adalah hidangan yang masyhur di Kemboja dan ianya berasaskan babi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata makan babi, tuan-tuan. Sebab tu kita kena apa? Kena hati-hati. Kat Malaysia ni okey lagi lah, kita adalah institusi agama untuk memastikan restoran-restoran ni kalau nak letak logo halal kena mohon, kan, biar tak tersalah makan. Tapi kalau dah termakan babi memang susah. Bukan susah apa, makfu ke tak? Kita tengok bawah ni. Selepas solat asar, mereka berdua telah pergi berburu dan Jamal telah diserang oleh sekumpulan anjing gila, sehingga menyebabkan dia mengalami kecederaan yang serius. Namun Jabir sempat membantu Jamal daripada terus menjadi mangsa. Dia telah memapah Jamal yang berlumuran darah dan membawanya untuk mendapatkan rawatan. Cerita dia macam cerita fantasi. Ni tak apalah, betul deskripsi masalah. Ini nama dia panggil fikih ni, fikih yang dipanggil ma'alat. Ma'alat ni kita gambarkan kalau terjadi. Jangan cakap ni buat-buat lah apa, bukan. Sebab kita nak faham kaedah fiqh tu. Saya ingat lagi ada perbahasan dalam kitab fiqh tentang macam mana wajib mandi junub ke tak kalau seseorang tu dia masuk dalam farji seorang perempuan, jodoh dia. Tak masuk akal lah, ini benda sia-sia lah. Tengok ni orang fiqh duk membazir waktu bahas benda tak jadi pun. That's not the whole point.
Ulama membahas tu sebab dia nak bagi gambaran fiqh. Kita panggil taswir masalah, sehingga kita menghukum itu tahu sebab ilat hukum tu apa. Bila kita tahu sebab ilat hukum, kalau kes lain terjadi in the future, so we have a preference, we call it. Kita ada presiden, kita ada suatu perbahasan jurisprudence untuk menetapkan suatu hukum. So kenalah ada, dia panggil fikih ma'alat. Dia orang sekarang duk bahas fikih awaliyat, aulawiyat. Tak, dia aulawiyat. Tapi di kalangan fuqaha dia ada ma'alat. Kan? Ni aulawiyat ya, tapi di kalangan fuqaha ada ustaz ni ngaji dengan orang awam ni buat apa nak ma'alat, cukuplah aulawiyat. Siapa kata orang awam pun banyak soalan dia nak tanya. Kadang-kadang dia tanya benda yang dia nak tahu. Takkan kita nak kata tak boleh, orang awam tak boleh tahu, ni khusus. Ini bukannya ilmu tasawuf. Kan? Ini ada riwayat hadrat abidakumullah. Ini fiqh. So kita sebut. Soalan 1, apakah hukum jabir makan hidangan daging merah tersebut dalam sangka dianya halal dimakan? Contoh paling mudah lah. Tuan-tuan pergi ke Singapura, ingatkan semuanya halal macam Kuala Lumpur. Singapura dan Kuala Lumpur ni hampir sama je lah. Kau mau pergilah kat PJ tu, tengok kat PJ tu dengan dekat Singapura tak ada beza. Kita pun pergilah makan kat kedai. Makan, kawan Singapura kata, itu Bak Alif bayar. Habis gitu macam astagfirullahalazim. Nak kena sujud syukur pula. Sujud taubat ke? Bukan mandi taubat ke kan? Solat sunat taubat ke macam mana? Nak tahulah. Maklum, saya menerima soalan ni dari saya kecil sampai besar. Maksudnya dari saya masuk pondok sampai hari ni soalan ni keluar. Pendapat A, tafsir. Jika tahu status daging di Kemboja maka berdosa. Jika tidak tahu maka tidak berdosa. Orang dah cakap jelas-jelas dia tak tahu. Boleh dia sebut ini. Ini pendapat A. Ini kan budak-budak. Kita tengok macam mana takhayulat fiqhi dia. Dia punya gambaran fikih dia. Ashbah wa nadhair dan buhyatul mustarsyidin. I'lam anna qaidatal fiqhi anna nisyana wal jahla muskitun lil ithmi mutlaqan. Ketahuilah dari kitab Ashbah wa Nadhair, kaidah fikih menyatakan lupa dan jahil adalah menggugurkan dosa secara mutlak. Tuan-tuan tak tahu, kan? Tak ada dosa. Tuan-tuan lupa, tak ada dosa. Saya ingat dulu soalan waktu saya kat pondok. Ni bukan buat-buat, betul-betul. Ada suami isteri di siang Ramadan terlupa tapi jima. Dua-dua terlupa tapi jima. Macam mana ustaz? Dia kena ke kafarah uzma lah, lupa nak buat macam mana? Tapi syarat dia bukan buat-buat lupa. Takkanlah jima lupa ustaz. Forget about it. For example, kalau betul-betul lupa, bukan buat-buat lupa ya. Kan? Nak macam mana? Ini. So ada ibarat-ibarat dia. Dan kalau betul-betul lupa, memang lupa. Ini. Wa ammal hukmu fa in waqa'a fi tarki ma'murin lam yaskut. Kalau hukum dia, kalau dua-duanya berlaku dalam meninggalkan perkara yang diperintah, lam yaskut, maka tidak gugur. Bal yajibu tadarukuhu, maka malah wajib untuk menyusulinya. Wala yahsulu thawabu, maka dan tidak berhasillah pahala lima tarattaba alaihi li adamil iktina. Dan dia tak dapat ganjaran pada apa yang berlaku kerana tidak ada iktima. Au fi'lin manhiyin laisa min babil itslafi. Kalau kecuali bab merosakkan, dia tak tahu sebab binatang dia yang rosakkan, dia tetap kena ganti. Kan? Au fihi itlafun lam yaskut ad-dhaman. Dhaman tu tetap ada. Fa in kana yujibu uqubatan kana syubhatan fi isqatiha. Okey. Lalu bi khilafil lahmi, qauluhu bi khilafil lahmi, dan kita bughyatul mustarsyidin faidatun. Dalam sebuah faedah di dalam fi fatwa Ibn Hajar. Fatwa Ibn Hajar ni kalau tak salah nama dia Fatwa Kubra al-Fiqhiyah. Law wajadati qit'ata lahmin majshufatin fi ghairi ina'in aw kanat fi ina'in
aw khirfatan lakin fi baladin fihi man tahillu dhabihatuhu wa man la tahillu dhabihatuhu sawa'un istawaya aw ghalaba man la tahillu dhabihatuhu fa innaha la tahillu hina idzin alaman amalan bizahir. Ini ibarat ni bagus. Kes dia macam ni. Kalau kita tak tahu, gugur. Seumpama kan ada satu kaedah. Kalau ghalib dia haram, maka haram. Kan? Contohnya kita datang, contohnya kita datang, kita tahu ini kedai ini tidak halal, kan? Lepas tu kebanyakan dagingnya itu tidak halal, tapi adalah kemungkinan yang halal. Ni, adalah kemungkinan yang halal. Kita tak tahu, kita masuk, apakah boleh kita anggap halal kerana kita tak tahu yang mana satu yang halal, yang mana satu yang haram? Tak, dia anggap semua haram. Kerana dia dah kabur. Kebanyakan dia ghalib dia haram, mungkin ada satu dua yang halal dan kita tak tahu yang mana. Ghalib dia dihukumi haram. Berbeza dengan kita tahu kedai ini halal. Kan? Tiba-tiba ada satu yang haram yang kita tak tahu. Kan? Maka ghalib dia halal. Contoh dia, kita balik kan. Kalau ghalib dia halal, halal. Contoh dia apa? Kita duduk negara kat Malaysia. Yang namanya negara Malaysia, daging ni semuanya disembelih oleh penyembelih yang halal. Kan? Orang yang tidak Muslim tidak boleh mendapat lesen untuk menyembelih lembu atau kambing. Dia kena cari orang Islam untuk sembelih. Kan? Okey, di Malaysia. So kita dah tahu, bila kita beli kita tak payahlah nak betul-betul halal ke daging ni. Tak payah. Sebab kita dah tahu halal. Walaupun kemungkinan adalah seekor dua ekor ni melanggar undang-undang ke, tak berhati-hati ke, kalau ghalib dia halal jadi halal. Tapi ada satu kes di mana ada daging, kan, daging dalam plastik ke, dalam balutan ke, kan, jual macam tu, yang dah siap potong, di negara yang kita tak, dia tak boleh nak kata, dia ada yang penyembelih halal, ada juga penyembelih tak halal. Lepas tu dia letak ke atas meja, halal ke tak halal kita tak tahu, dia pun tak tahu. Contoh dia jual sahaja, betul, dijual sahaja. Nak kata ghalibnya di negara itu halal, tak. Nak kata tak ghalib pun tak. Istawaya, jadi 50%. Atau yang tak halal lebih banyak. Contoh di UK, contoh dia Amerika. Amerika ni memanglah ada penyembelih halal, betul, tapi banyak lagi penyembelih yang tak halal. Kan? Lebih banyak yang penyembelihan yang tembak je dekat otak dia tu, tak sembelih pun. Diorang kata darah dia, daging tu lebih gurih. Gurih tu lebih, tak tahulah rasa dia macam mana. Dia orang katalah. Saya tanya orang, saya tanya orang yang bukan Islam lah, which one is better, kan? Slaughtered or non-slaughtered? Oh, non-slaughtered is more juicy, dia kata. Oh my, saya dengar pun takut macam vampire pula dah. Geli kan? Maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang banyak tak halal daripada yang halal, maka membelinya dianggap haram lah. Maksud dia bukan beli, maksud daging tu tak halal lah. Sebab apa? Sebab dia ghalib dia tak halal. Ini dia bagi ibarat tersebut. Sebab itu dia kata, jika tahu status daging di Kemboja yang itu tidak halal, maka berdosa. Kalau dia tak tahu, tidak berdosa. Dia pakai ibarat ni. Tapi kalau dia memang tak tahu dekat Kemboja ni rupanya tak halal, nak buat macam mana? Dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, dosa lah. Okey. Pendapat B, haram terus. Fathul Mubin Syarah Arba'in Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia ada satu kitab syarah kepada sahih, kepada Arba'in 40, hadis Arba'in 40. Kitab hadis ni sangat penting. Saya ada syarah kitab hadis ini oleh ulama sufi. Namanya Al-Imam Ibn Allan. Ibn Allan ni siapa?
Ibn Allan ni sufi, dia yang mensyarahkan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Azkar Imam Nawawi. Dia juga mensyarahkan kitab Riyadus Salihin. Ibn Allan, dia Ibn Allan Afandi. Orang Turki, dia banyak leh Afandi. Saya rasa dia orang Turki kot, tapi saya ingat nama belakang dia Afandi. Itu dia syarahkan Arba'in Imam Nawawi dengan nafas tasawuf, seperti mana Al-Imam Mula Ali Qari. Mula Ali Qari itu sufi. Hadir wal hadra afizakumullah. Apa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata? Al-thalithu ayyakuna al-aslu at-tahrim. Adanya asal itu haram. Summa yatra'u ma yaqtadi al-hilla bidhanni ghalibin. Fa ini utubira bisababu dhann syar'an. Ini okey. Hukum asal itu haram. Jadi kalau ada halal yang ghalib, maka jadi halal. Dia tergantung pada dhann. Lalu apa dia kata? Wa ila fala arsala kalban ala sayyidi summa ghaba anhu ba'da jarhi halla in kana jarhu mudhiqan ila akhir sawa'un kana. Saya tengah cari yang mana yang sesuai ibarat tersebut. Wa kadza in kana al jarhu bi khilafi law ghaba anhu qabla jarhi summa wajadu majruhan maitan fa innahu yahrumu wa in tadammaha al qalbu bidamihi fala wajadta syatan madbuhatan walam yadri man dhabahaha fa in kana ahlul baladil muslimin faqat au kanu aghlaba halat. Ni dia kata ni seumpama kita menjumpai sebuah kambing yang telah disembelih, kita tak tahu siapa yang sembelih dia. Ada kambing dah disembelih siap. Okey, lalu kita tak tahu siapa yang menyembelih kambing ni. Seumpama kebanyakan ahli negeri tersebut muslim sahaja, maka atau kebanyakan mereka adalah golongan yang ahli sembelih, ahli kitab yang menyembelih. Ahli kitab kan boleh dimakan sembelihannya, halat maka sah, halal lah kambing tersebut. Wa in kana nahwal majus akthar, kalau seumpama negeri itu lebih banyak atau majoriti dia orang majusi, atau 50% muslim dengan non muslim 50%, harumat maka haram. Cambodia majoriti non muslim, kan? Muslim minoriti. Ustaz, yang non muslim tu Buddha, yang Buddha tu sembelih Ustaz. Buddha bukan ahli kitab, so tak sah, sembelihan dia tak sah. Harumat maka diharamkan. Li'annal asla tahrimi hina idin lam yu'ariduhu aqwa minhu. Kerana hukum asal haram itu di sini tidak lebih kuat yang tidak boleh dibantahkan. Jadi sepatutnya dia yang datang ke Cambodia tahu majoriti bukan umat Islam. Kalau daging, maka walaupun dia itu bukan daging babi, daging lembu sekalipun, itu kan bukan sembelihan kan, berarti haram lah sepatutnya. Kalau dia memang tak tahu sama sekali, orang awam, orang somban, tak pernah belajar fiqah kan, lepas tu dia pergi Cambodia, dia tak tahu Cambodia ni majoriti Buddhis, dia tak tahu, dia ingat Cambodia ni macam Kuala Lumpur, contoh ni. Manalah tahu, dia memang lurus bendul, lurus bendul lah maksud dia. Ni macam mana? Itu memang tak tahulah nak buat macam mana. Maafur. Tapi kalau dia tahu, sepatutnya haram. Saya kan tak tahu daging ni. Saya tahulah majoriti kat sini Buddha. Saya tahulah dia orang majoriti sini tak sembelih. Tapi saya tak tahu daging ni. Kita anggap halal lah. Tak boleh. Asal dia haram. Tapi Ustaz, dia tak tahu hukum hakam tu pun tak tahu. Ustaz tak pernah ngaji fiqah. Yelah. Sebab tak tahu tu nak buat macam mana. Dah memang betul-betul tak tahu. Tapi dia kena bagi tahu lah lepas tu bahawa itu adalah haram. Hadiri wal hadra abdakumullah. Ini pendapat C, berdosa kerana tidak meneliti. Ini lebih menarik. Diambil dalam kitab Nihayatul Muhtaj.
Bukhus fi qadaya fiqh mu'asirah. Panjangnya, malas saya nak baca ni. Panjang sangat nak cari. Susah kan. Kenapa tak boleh potong? Okey, kita ambil yang pendek ni. Walau wajada qit'ata lahmin fi ina'in aw khirqata bi baladin la majuza fihi fahiya tahiratun aw marmiyatun makshufatun fanajisatun aw fi ina'in aw khirqatin wal majuz bainal muslimin wa laysa al muslimuna aghlab fakadzalika fa in ghalaba al muslimun fatahirun. Dia kata kalau ditemukan sebuah sepotong daging dalam satu bekas, satu tupperware atau kain di negara yang tidak ada orang Majusi sama sekali, maka dia dianggap suci. Atau tempat yang dibuang terbuka, maka dia najis. Atau dia berada pada tempat tertutup kain tapi ada golongan Majusi dan ada orang Muslim, tapi Muslim ini tidak majoriti, Muslim itu justru minoriti, begitu juga maka dia jadi najis. Fa in ghalabal muslimun fatahirun. Kalau majoriti muslim maka dia dihukumi suci. Ibarat dia sama sahaja. Qadaya yang khusus, qadaya fiqhiyah mu'asirah, bimana aghlabiah dia bagi satu kes kalau majoriti muslim tak ada masalah. Itu kana okey. Yang dua, amma idza kana ghaliba ahli baladi minal kufar ghairi ahli kitab. Kalau seumpama ada daging yang majoriti ahli negara tersebut adalah orang bukan Islam, orang kafir yang bukan ahli kitab, tapi dia bukan ahli kitab, maka daging yang ada untuk dijual di pasar-pasar tidak halal bagi orang Islam. Hatta yatabayyana, sampailah jelas bagi dia dengan yakin atau dengan zan yang ghalib. Zan ghalib ni contoh dia pergi pasar, dia dah khabar ini pasar muslim, kan? Kira zan ghalib lah. Kalau dia yakin, dia tengok orang tu sembelih, ni muslim, bismillahirrahmanirrahim, dia sembelih, contoh dia, itu jelas yakin dah Ustaz, tak payah ragu-ragu dah. Kalau zan ghalib, dia pergi ke pasar, apa dia panggil, wet market, Muslim wet market, everything is halal. Contoh dia, zan ghalib halal. Ini dia kata ghalib ni, okey, kebanyakannya. Lalu dia kata ini, anna hadzal lahma bi'ainihi dzabahahu muslimun aw kitabiyun bitariqil masyru'. Sesungguhnya daging ini itu sendiri, kalau dia dia ada zon ghalib bahawa daging itu telah disembelih orang muslim atau kitabi dengan cara yang disyariatkan, maka dia adalah halal. Okey. La yahilu ni sama juga ibarat dia. Okey, hadirin wal hadra awidakumullah. Pendapat D tidak berdosa. Dia kata tidak berdosa. Dia pakai hadis 40. Dia pakai hadis pendapat student 4 ni, yang keempat, yang D ni, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa ma istaqrahu alaihi. Iaitu apa? Sesungguhnya Allah SWT telah memberi izin lah, maksudnya bagi keringanan pada umatku kesalahan dan juga lupa, dan apa yang mereka tak suka ia alaihi. Hadis ni hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Dia pakai hadis lah inti dia. Mana boleh gitu. Bukan tak boleh pakai hadis, memanglah boleh pakai hadis, tapi kena ada ulasan usul fiqh dia. Secara usul dia macam mana? Kaedah dia, istinbat dia dan lain-lain. Keputusan haram kerana tidak meneliti dan kerana aslu tahrim. Hukum dia adalah haram kerana dia tidak meneliti dulu dan kerana asal daging di Cambodia ini haram, kerana penduduk dia bukan ahli kitab. Dia kena tengok dulu. So dia ambil dari mana? Nihayatul Muhtaj. Dan yang kedua dari Fathul Mubin Syarah Arba'in. Okey. Lepas tu
Yang ketiga diambil dari Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin. Okey, ibarat yang keempat Buhus Qadaya. Okey, itu adalah ibarat yang dipilih. Catatan. Tafsil pendapat A, menurut dia pendapat A ditolak kerana perbahasan menjurus pada asal keadaan Jabir yang tidak tahu status daging itu. Manakala pendapat B ditolak kerana hadis itu terlalu umum untuk menghukum dan kerana tidak disertakan bersama dengan syarah. Itulah. Jadi nak bagi tahu, ada yang kata, oh ni hadis, berarti dia orang ni tolak hadis. Bukan tolak hadis. Kita terima Al-Quran dan hadis, tapi bila nak istinbat Al-Quran dan hadis, kena jelas metodologi kita, manhaj kita dalam berhujah dengan mengguna ayat Al-Quran ataupun hadis. Tak boleh pakai nukil je. Macam sekarang ni, orang pakai nukil, baca, buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, bagus. Dia baca, dia syarah ikut suka hati dia, tuan-tuan. Tak betul lah. Kan ada satu hadis, lalat masuk satu sayap penawar, satu sayap racun. Jadi kalau masuk ke air, kita celupkan ke dalam, kan, keluarkan. Supaya sebab satu sayap dia racun, satu sayap dia penawar, kan, hadis tu. Datang orang, dia ambil lalat, dia masuk, kan. Macam mana? Ini masalah orang macam ni. Orang literalis lah yang paling parah. Sebab tu saya kata kita jangan jadi literalis lah. Orang jadi literalis habis lah, tuan-tuan. Kan? Diri wal hadra abidakumullah. Nanti la takul lahuma ufin, jangan kata uf kepada mak bapak engkau. Dia betul-betul jangan kata uf. Buat benda lain boleh? Pukul boleh? Tak boleh lah macam tu. Diri wal hadra abidakumullah. Ini dia. Okey, soalan 2. Apakah status mulut Jabir? Adakah wajib disamak atau tidak? Ustaz, dia kena kumur-kumur. Air bercampur dengan tanah. Tak betul tu. Tak betul tu. Saya lah, kita baca, kita kena baca apa pendapat budak-budak ni lah, pelajar-pelajar ni. Mulut Jabir mutanajis. Wajib disertu. Okey, pendapat A, najis dan wajib disertu. Lalu dia kata fatwa kubra fiqhiyah diambil. Wasuila, yang kita baca ibarat dia. Wasuila nafa'allahu bi ulumihi wa barakatihi idza akala lahma kalbin aw shariba labanahu fa akhrajahu min asfala ala surati hal yajibu tasbi'ul mukhrij aw yakfi ghaslatun wahidatun fa ajaba man akala lahma kalbin masalan tahara famuhu bit tasbi' wa yakfihi fil farjaini al istinja min fadlatihi walau bil hajari wa nahwihi li zawali hukmil mughallath bi istihalatihi. Masya-Allah. Ditanya dalam kitab Fatwa Kubra Fiqhiyah. Jadi Imam Ibn Hajar ditanya tentang seseorang makan daging anjing atau minum susu anjing. Lalu dia keluar dia min asfala. Dia buang air. Ala suratihi. Apakah wajib untuk mentujuh kalikan perkara yang keluar tersebut atau sekali basuhan sahaja? Fa ajaba radhiyallahu anhu, maka Imam Ibn Hajar menjawab, barang siapa yang memakan daging anjing, contoh dia, maka suci mulutnya dengan tasbih 7 kali basuhan dan cukup padanya fil farjaini, pada dua farjinya tadi dengan beristinja cukup dah. Walau bihajari, walaupun dengan batu, wanahwi dan sesamanya, li zawali hukmil mughalladh bistihalatihi, dengan untuk menghilangkan hukum mughalladh, perkara yang mughalladah bistihalatihi. Bukan dia kena sertu mulut dia, bukan. Maksud dia kena basuhlah 7 kali istinja tadi, istinja dia. Ni Jauharun Naqiyah.
Wa najasatul kalbi wal khinzir mughalladah. Najis anjing dan babi itu mughalladah. Wajib membasuhnya dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan turab yang suci. Li khabari, kerana ada khabar idza walagha kal, kalau ada anjing yang menjilat pada becana seseorang kalian, maka basuhkanlah dia sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Wa mislu wulughi sa'ira ajzaihi ma'arutubati fiha wa fima asabahu minha. Ini tak menjawab. Ini nak menerangkan tentang najis babi dan khinzir sahaja. Okay. Pendapat B, najis dan wajib disertu, diambil dalam kitab Qala'id. Naqala al-Qamuli an-Nas Syafi'i anna man akala lahma kalbin lazimahu tasbi'u fihi duna duburihi idza taghawwaqa. Dimenukil Imam Qamuli daripada Nas Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya orang yang makan daging anjing wajib dia untuk 7 kali dalam membasuhnya, tidak duburnya ketika dia buang air besar, selain duburnya ketika dia buang air besar. Ini hanya 7 kali, bukan dengan disertu. Sertu maksudnya dengan pakai turab lah. Tak disuruh, hanya 7 kali basuh mulut. Ini reference yang saya baca. Pendapat C, mutanajis dan wajib disertu. Dia ambil ibarat yang sama dengan Qala'idul Khara'id. Pendapat D, mutanajis dan wajib disertu. Fathul Mu'in serta Hasyayan atau Talibin dan reference dia Bujairumi ala Khatib. Cuba kita tengok ibarat dia. Wa thaniha ay thani syurutis salat taharatu badanin wa minhu dakhilul fammi, termasuk daripadanya dalam mulut dan hidung dan mata. Wa qawluhu wa minhu ay minal badani alladhi tajibu taharatuhu dakhilal fammi, termasuk dari anggota badan yang wajib untuk disucikan adalah di dalam mulut. Falau akala mutanajisan lam tasihha salatuhu ma lam yaghsil fammuhu. Iaitu apa? Termasuk daripada yang wajib adalah badan, iaitu wajib menyuci dalam mulut. Mulut ni wajib dicuci. Kalau dia makan benda yang mutanajis, maka tak sah solatnya selagi dia belum basuh. Ingatkan saya, ni kena bahas dari sini ya. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang untuk soalan 2 bagi habis. Ni tak habis lagi baca ibarat dia. Okey, insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.